Oma berasa sangat seronok dapat membawa Dina ke Cameron Highland kali ini. Satu lokasi pelancongan tanah tinggi yang popular di Malaysia. Tempatnya sejuk, dingin, dengan pemandangan yang cantik dan sesuai sangat untuk mereka yang suka melihat alam semula jadi dan yang gemar bergambar untuk kenangan. Kami juga tidak melepaskan peluang untuk meluangkan masa bergambar dan melihat pokok teh yang menghijau di lereng-lereng bukit. Dan apa yang lebih menarik ialah kami dapat membeli belah di Cameron Valley Tea House. Wah, cantiknya ni. Kenapa Umar dengar? Tengok dia kalau ada vacuum tu. Dia tengah. Maknanya dia eloklah vacuum dia. Yang ni tak apa? Ini teh. Nampak ni teh unsalted tea. Ini teh yang belum ni lagi dia petik dari pokok. Ini teh yang telah dihalus-haluskan. Nampak ni dah on stock. Ni jenis-jenis teh dia lah. Apa pun yang nak tengok ni. Ni. Wah, bermacam-macam jenis teh yang ada di sini dan dipack dengan bungkusan yang sangat menarik perhatian Oma. Oma rasa sangat bangga kerana barangan yang dijual di sini setanding dengan barangan yang ada di luar negara. Alhamdulillah, Oma dan Dina dapat membeli cendera hati untuk kami bawa balik sebagai hadiah kepada keluarga dan rakan-rakan. Di Cameron Highland ni udara sejuk, nyaman. Lagi-lagi bila berdua dengan Oma, lagilah syok. Tapi tiba-tiba Oma berhenti tepi jalan. Oma keluar dari kereta dan pandang satu bukit ni. Mula-mula Dina buat tak tahu je lah. Tapi bila nampak lama Oma termenung, Dina pun keluar dari kereta. Lepas tu baru Dina nampak Oma tengah pandang satu bukit yang telah dibaik pulih dari kejadian tanah runtuh. Serius, Dina terkejut. Kejadian tanah runtuh ni bukan hal yang main-main tau. Dina tengok dalam internet, bukan musnah harta benda saja, tapi banyak nyawa yang terkorban. Ni, tengok ni. 38 mangsa kejadian tanah runtuh di Taman Kelab UK awal pagi tadi yang menjejaskan 7 buah kediaman kini ditempatkan di sebuah hotel di Ampang yang dijadikan lokasi penempatan sementara. Bomba tidak menolak kemungkinan hujan lebat sejak beberapa hari lalu menjadi punca tanah runtuh di sebuah resort di Tambun Ipoh sehingga menyebabkan 2 individu maut tertimbus. Nampak banyak tanah runtuh di Cameron Highland ni. Yang besar, yang kecil dan ada yang macam yang mula nak terjadi. Ya, macam kita dah nampak dah pokok-pokok tu runtuh bersama dengan tanah-tanah tu. Tanah runtuh di Cameron Highland kalau kira musim terkujuh macam musim bulan 12 11 kan, banyak tanah-tanah runtuh. Biasanya di kawasan airway nak naik ke Cameron Highland lah banyak tanah runtuh sebabnya saya melihat kebun-kebun banyak sangat berada di sana yang begitu dia orang buat yang cara tidak langsung lah macam tu. Jom Oma ceritakan sedikit tentang tanah runtuh ni, Dina. Banyak faktor penyebab tanah runtuh. Antaranya ialah faktor semula jadi. Negara kita terletak di garisan Khatul Istiwa yang menerima iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Ini menyebabkan kita menerima banyak taburan hujan.
Kadar penyerapan air yang tinggi selepas hujan akan menyebabkan kandungan aliran air dalam tanah menjadi banyak. Tanah akan menjadi longgar kerana wujudnya ruang larian air dalam tanah. Dan ini menyebabkan juga tanah menjadi lemah dan mudah runtuh. Faktor seterusnya, Dina, ialah struktur ketinggian tanah, kecuraman dan kepanjangan cerun. Cerun yang mempunyai kecuraman lebih daripada 20% berisiko tinggi untuk runtuh. Umar nak Dina tahu, kejadian tanah runtuh juga lazimnya dikaitkan dengan aktiviti manusia yang mengabaikan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar dan tumbuhan. Penebangan hutan untuk tujuan pertanian, perumahan dan sebagainya juga menyebabkan kepada ejen hakisan tanah. Ketiadaan pokok-pokok untuk menyerap air ini akan menyebabkan aliran air secara langsung di permukaan tanah. Dan ini akan menyebabkan banjir kilat atau banjir lumpur. Banyak tragedi tanah runtuh dan banjir lumpur telah berlaku sekeliling kita. Dan ini sangat menyedihkan kerana ianya telah mengancam banyak nyawa serta memusnahkan harta benda. Dua kejadian tanah runtuh berlaku di Papan, Sabah akibat hujan lebat yang berterusan. Hujan lebat sejak awal petang itu juga mengakibatkan beberapa kawasan di Kota Marudu, Kota Belud dan Penampang turut dilanda banjir. Terdapat satu lagi kejadian tanah runtuh di Jalan Ulu Paku, Bukit Saban, Betong. Pihak bomba menerima panggilan pukul 10.52 pagi tadi berkenaan kejadian itu. Akibat pembangunan yang tak terancang juga turut menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Kekurangan kawasan untuk membina penampatan menyebabkan kawasan bukit menjadi pilihan. Di sini, Omar nak ingatkan pada semua, walau semaju mana kita mengejar arus kemodenan negara, kita tetap wajib memelihara kelestarian alam sekitar sebagai khazanah warisan tanah air untuk generasi masa hadapan. Memang tidak dinafikan tanah runtuh ni adalah satu bencana alam. Tapi Umar rasa apa yang berlaku di lereng-lereng bukit ni adalah disebabkan oleh kerakusan dan tamaknya sifat manusia membina bangunan-bangunan di lereng bukit, bercucuk tanam di lereng bukit. Buktinya ada di sini. Kita lihat pokok atau bukit yang sepatutnya menjadi hijau, yang sepatutnya kehijauan telah menjadi keputihan. Kita dapat lihat, kita tak dapat menafikannya. Keputihan dengan plastik-plastik, bumbung yang dibina untuk bercucuk tanam, untuk ekonomi. Tetapi mereka lupa tentang alam sekitar yang sepatutnya berada di sini. Kalau anda semua nak tahu, kejadian tanah runtuh ni merupakan fenomena yang sering berlaku di negara kita. Sejak tahun 1990-an lagi tau. Tanah runtuh yang sering terjadi di bawah beberapa tempat kaki gunung atau cerun yang curam di negara, tetapi ada juga kes-kes yang tertentu di mana berlakunya tanah runtuh di kawasan bercelur landai. Tapi kan, pernah tak anda semua terfikir sebelum ni jarang sangat kita dengar tentang tanah runtuh ni? Sejak kebelakangan ini pula, ianya kerap terjadi. Sementara itu, 38 mangsa dari 7 buah rumah di Taman Kelab UK yang terjejas kerana tanah runtuh ditempatkan sementara di sebuah hotel di Ampang. Hujan lebat sejak 2 hari lalu menyebabkan berlaku kejadian kepala air yang menyumbang kepada tanah runtuh di Pos Lenjang. Kejadian berhampiran simpang masuk ke Pos Titom Kuala Lipis turut menyaksikan 3 rumah penduduk dihanyutkan arus. Ketua Zon 3 Pahang, penguasa bomba Syahrul Nizam Nasir dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 3.43 petang dan segera menggerakkan anggota ke lokasi kejadian.
Tanah runtuh ni tidak seperti gempa bumi atau banjir yang lazimnya berlaku serta-merta. Selalunya ia akan menunjukkan tanda-tanda gerakan awalan dan bencana ini boleh mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, malahan bertahun sebelum terjadinya runtuhan yang besar. Negara Malaysia ni sangat bertuah tau kerana kedudukan geologinya agak terlindung daripada bencana gempa bumi, tsunami dan juga letupan gunung berapi. Tapi kita kena beringat juga, kita masih berdepan dengan musim tengkujuh yang menjadi salah satu punca tanah runtuh ni. Termasuklah aktiviti manusia yang menjadi sebahagian dari faktor penyebabnya. Sikap pentingkan diri manusia di sekeliling ni sangat menyedihkan. Kerana Umar tak nak menyalahkan sesiapa. Tapi buktinya ternyata kita lihat banyak tanah-tanah runtuh ni telah runtuh bersama-sama dengan sampah sarap, pokok-pokok. Dan bila hari hujan, hujan yang lebat, ianya akan dibawa mengalir sama lumpur dan ini yang menyebabkan banjir lumpur. Kita tahu banjir lumpur baru-baru ini berlaku telah mengambil banyak nyawa dan menyusahkan penduduk-penduduk di sekeliling. Dan penduduk-penduduk ni sebenarnya bukannya orang yang berada. Untuk mereka nak membina balik hidup mereka ni sangat-sangatlah susah nak menaikkan balik ekonomi mereka. Dan kita berharap sangat-sangat kalau kita dapat sama-sama bekerja, membantu, menjaga alam sekitar. Umar yakin benda-benda yang tak seharusnya terjadi ini dapat kita elakkan. Waktu kejadian banjir lumpur tu saya adalah pergi tengok di kawasan yang berlaku dan saya rasa sedihlah dengan apa yang berlaku, dengan banyak rumah yang musnah, kedai-kedai pun ada yang terjejas. Lepas tu penduduk-penduduk pun ada yang mengalami nasib yang samalah. Waktu yang saya tengok tu banyak sampah sarap, kayu-kayu apa semua. Itu je lah yang saya tengoknya. Jadi rasa sedih, rasa menyayat hati bila berlaku benda-benda macam tu. Pendapat saya berkenaan dengan tanah runtuh ni berkemungkinan daripada penerokaan yang tidak teratur dan tersusun. Saya ingat kalau penerokaan secara teratur dan tersusun, mungkin benda seperti banjir lumpur, tanah runtuh mungkin tak akan berlaku lah. Banjir lumpur tu dan tanah runtuh harapnya dah tak ada lagi lah berlaku. Itu sajalah bagi harapan saya. Episod tanah runtuh ni betul-betul buat Dina rasa sedih. Kenapa? Yelah, episod-episod sebelum ni tak ada kejadian alam yang meragut nyawa manusia. Perasaan saya sedih lah tengok kebun banjir begitu dahsyat sekali lah. Saya tengok dengan air yang laju, kayu-kayu balak, batu-batu, bata yang hanyut macam tu. Mungkin ada orang yang susah hati lah masa tu. Saya nak Cameron Highlands untuk masa depan mintalah kepada semua yang buat kebun-kebun yang haram ni, minta tolong hentikanlah. Jangan selalu rasa nak buat benda-benda yang merosakkan bumi kita sendirilah. Dalam banyak-banyak episod yang Dina ikut, episod tanah runtuh ni lah yang banyak meninggalkan kesan pada Dina tau. Memanglah ianya fenomena alam semula jadi, tapi faktor-faktor sampingan dari manusia juga menjadi pencetus terjadinya kejadian yang tak diingini. Akibat pembangunan yang tak terancang juga turut menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Kekurangan kawasan untuk membina penampatan menyebabkan
kawasan bukit menjadi pilihan. Di sini, Omar nak ingatkan pada semua, walau semaju mana kita mengejar arus kemodenan negara, kita tetap wajib memelihara kelestarian alam sekitar sebagai khazanah warisan tanah air untuk generasi masa hadapan. Sebagai pesanan ataupun mesej terakhir daripada kami di REACH, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan anda semua mengenai satu nama yang sinonim dengan nama REACH, iaitu Rama. Mendiang Encik Ramakrishnan Ramasamy merupakan seorang pejuang alam sekitar yang telah banyak berusaha untuk menjadikan Tanah Tinggi Cameron ini satu tempat yang boleh dinikmati oleh semua. Pemergian beliau secara mengejut mengingatkan kami semua betapa sementaranya kehidupan kami di muka bumi ini. Jadi janganlah kami sesekali mengabaikan atau menganiaya alam sekitar demi kepentingan diri atau kepentingan mata wang. Beliau bukan sahaja seorang pejuang alam sekitar, tetapi memainkan peranan utama ataupun peranan penting sebagai seorang pemimpin, seorang bapa, seorang abang dan kawan kepada ramai di antara kami di Cameron Highlands ini. Kami masih tidak dapat menerima hakikat pemergian advokasi alam ini. Namun begitu, semangat perjuangannya dan obor yang telah dinyalakan oleh beliau harus kami teruskan di dalam jiwa dan hati kami. Prinsip dan pendirian beliau adalah sangat teguh dan ia merupakan kualiti yang sangat digeruni dan dihormati ramai. Oleh yang demikian, kami daripada REACH ingin menyeru semua rakyat Cameron supaya bersama berusaha ke arah Cameron Highlands dan tanah tinggi yang lebih bersih, hijau dan indah. Kesedaran dan tanggungjawab terhadap sungai dan hutan di tanah tinggi ini harus menjadi teladan kepada semua. Hutan-hutan inilah yang membolehkan kami menghirup udara yang segar dan nyaman ini. Dan ia juga memainkan peranan utama sebagai kawasan tadahan air di tanah tinggi ini. Jika kami tidak mengambil isu-isu alam sekitar dengan serius dan memberikan penekanan atau prioriti yang cukup, kami secara langsung akan merampasnya daripada generasi muda dan generasi akan datang. Kami daripada REACH akan memastikan semangat Encik Rama ataupun Rama ni terus membara dan terus menyala dalam diri kita semua, dan kami akan cuba sedaya upaya untuk memastikan legasi dan usaha dan kerjanya akan berterusan di tanah tinggi ini dengan bantuan anda semua. Sekian daripada kami di REACH. Apapun, Dina harap sangat agar kita semua dapat menjaga alam sekitar dengan sebaik mungkin. Bak kata pepatah, menebang sebatang pokok menghancurkan ribuan kehidupan. Tanam satu pokok, kita akan menyelamatkan ribuan, malahan jutawan manusia. Jagalah bumi kita dan dia akan jaga kita juga. Kita bukan menolak kemajuan pembangunan dan pertanian, tetapi kita nak mencari solusi macam mana kita nak bersama-sama dengan arus teknologi yang terkini untuk maju ke depan tanpa merosakkan alam sekitar untuk generasi kita yang akan datang. Sayangilah alam sekitar seperti anda menyayangi diri anda.